Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 1 lah dalam tajuk pengenalan asas saham yang akan dibentangkan oleh Muhammad Ashraf, Muhammad Akil Farhan, Muhammad Elfi Syami, iaitu saya untuk pembentang hari ini, dan juga Muhammad Nazim. Okey, yang pertama sekali adalah apa itu saham. Okey, saham ini adalah pegangan hak milik dalam equity terhadap sesuatu syarikat. Saham ini kita boleh beli sama ada secara persendirian ataupun secara awam. Kalau secara awam ini maksudnya kita membeli di Bursa Malaysia lah. Sebagai contoh kan, dekat Bursa Malaysia nanti kita boleh cek kat sini kita nak beli saham apa dan macam mana, apa semua kita boleh cek kan. Bukan saham saja, ada juga instrumen-instrumen saham yang lain kan. Selain itu, kalau membeli secara persendirian ini, sebagai contoh saya buat yang terdekat lah, Geely membeli saham Proton sebanyak 51%. Itu kalau secara persendirian lah. Kalau secara awam macam kita beli dekat Bursa Malaysia. Okey, pasaran saham pula adalah tempat pelabur melakukan urus niaga jual beli saham syarikat berhad yang diapungkan, ataupun syarikat berhad yang diapungkan ini bermaksud IPO. IPO ini di mana sesuatu syarikat ini menjual saham mereka terhadap orang awam, bukan secara persendirian. Apabila diorang jual dekat orang awam, mereka akan automatik disenaraikan di Bursa Malaysia. Okey, so persoalannya adalah yang kedua, pasaran saham ni terletak dekat mana? Okey, kat Malaysia, semua urus niaga jual beli saham ni dijalankan dekat bursa saham, iaitu secara online. Macam saya tunjuk tadi, dekat Bursa Malaysia, kita boleh masuk akaun kita dan juga kita boleh membeli dekat laman web mereka. Okey, kat mana bangunan bursa ni terletak? Okey, bangunan bursa ni terletak di Bukit Kewangan, iaitu berdekatan dengan perhentian bas Pudu Raya, iaitu perhentian bas yang sangat popular ketika masa dahulu. Okey, soalan seterusnya, adakah saham ini boleh dijadikan satu pelaburan? Ya, boleh. Saham ni boleh jadi sebagai satu alternatif pelaburan kerana apabila kita membeli saham suatu syarikat, kita secara tak langsung telah menjadi pemilik syarikat tersebut. Kita boleh belilah sama ada sejumlah kecil atau sejumlah besar saham syarikat tersebut, bergantung kepada bajet kita. Okey, dekat sini ada persoalan, boleh ke dia jadi satu pelaburan? Boleh, macam saya cakap, kalau kita ada bajet yang mencukupi. Andai kata kalau kita tak ada cukup duit, kita dah ada gaji, tapi kita ada 10% saving, kita gunakan pula simpanan kita, saving tu, untuk melabur saham. Itu adalah tindakan yang tidak bijak lah. Sebab sepatutnya duit simpanan itu kita gunakan untuk apa-apa situasi kecemasan, betul tak? Jadi andai kata kalau daripada gaji kita ada wang lebihan, kita ada duit lebihan, setelah kita tolak komitmen dan juga simpanan, barulah kita boleh gunakan duit tu untuk melabur dalam saham. Ataupun kita perlu melakukan pengurusan wang yang betul lah. Sebagai contoh, ambil gaji kita tolak segala komitmen, segala hutang. Lepas tu daripada gaji kita tu kita ambil 10% untuk kita jadikan simpanan, dan 5% untuk kita buat apa-apa pelaburan. Okay, soalan yang kedua, boleh ke kita dapat untung daripada pelaburan saham ni? Jawapannya ya, boleh. Keuntungan kita boleh dapat apabila kita membeli saham pada harga yang rendah dan kita jual pada harga yang tinggi. Sebagai contoh, saya tunjuk dekat sini, kita ada Microlink Solution Berhad, salah satu syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Andai kita beli pada 3 Oktober pada harga 61 sen, dan hari-hari seterusnya harga saham syarikat tersebut meningkat disebabkan prestasi yang bagus ataupun ada apa-apa berita yang menarik, jangkaan yang menarik, dan kita jual pada harga RM1. So kat situ kita akan dapat keuntungan lah. Inilah yang dimaksudkan beli harga yang rendah
jual pada harga yang tinggi. Tapi andai kata kita beli pada 61 sen, tiba-tiba harga saham syarikat tersebut menurun. So maksudnya kita beli pada harga yang tinggi, kita jual pada harga yang rendah. Maksudnya kita rugilah dekat situ. Selain tu, kita ada contoh juga untuk pelaburan lain, beli harga rendah, jual pada harga yang tinggi. Contohnya, kita boleh cakap kita beli rumah pada 10 tahun yang lepas. Harga rumah tersebut katakan kita beli 40,000 10 tahun yang lepas. Tapi harga rumah sekarang yang terkini adalah 80,000 dan kita jual. Jadi di situ kita boleh dapat keuntungan bersih 40,000. Itu antara contoh yang lain lah untuk pelaburan selain saham. Tapi pada jangka masa yang berbeza lah. Sebab untuk pelaburan saham ni, harga saham ni boleh naik dan turun dengan cepat, bergantung kepada prestasi dengan keyakinan pelabur lah terhadap syarikat. Kalau prestasi dia okey, mungkin harga dia akan sentiasa naik. Tapi kalau ada apa-apa perubahan dalam pengurusan ataupun prestasi syarikat tersebut tak okey, so mungkin akan turunlah harga saham. Selain tu, keuntungan juga boleh dapat melalui dividen. Dividen kebiasaannya diberi apabila syarikat tersebut mendapat keuntungan lah. Tapi ianya bergantung pada syarikat, sama ada dia berikan dividen pada jumlah yang besar ataupun dia bagi pada jumlah yang kecil. Kebiasaannya pendapatan dividen ini ianya lebih merujuk kepada pelaburan jangka masa panjang, mungkin daripada 6 bulan sehingga setahun. Sebab dividen diumumkan kebiasaannya pada setiap 6 bulan. Okey, soalan seterusnya, pelaburan saham ini halal ke? Ya, ianya halal sekiranya kita membeli saham yang patuh syariah, yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security, iaitu Security Commission SC. Okey, kat mana kita boleh tengok? Kalau kat sini, kita boleh tengok dekat senarai-senarai ni sehingga 27 Mei 2022 ataupun sehingga 26 November 2021. So, kita boleh tengok dekat laman web Suruhanjaya Security lah. Kalau ini sehingga 27 Mei lah, sebab diorang sentiasa mengemas kini. Kalau contoh, kita boleh tengok sehingga 27 November 2021, kat sini ada dokumen dan ada list-list dia lah. Syarikat apa, nanti anda boleh tengok sendiri. Anda boleh tekan link tersebut. Okey, seterusnya, macam mana kita nak memulakan pelaburan saham ni? Okey, langkah yang pertama, kita mestilah mempelajari ilmu pelaburan saham, iaitu analisa asas kewangan dan analisa teknikal. Dan analisa asas kewangan ni kita akan belajar dekat bab-bab seterusnya, dan juga analisa teknikal secara lebih mendalam sedikit, tak begitu dalam. Kita orang akan ajar secara untuk anda mudah faham. Kalau macam saya tunjuk melalui melihat kepada carta syarikat ni, ini adalah analisa teknikal lah. Kalau analisa kewangan ni, analisa asas kewangan ni bermaksud kita tengok prestasi syarikat itu dari tahun lepas ke tahun ini. Kita compare kan, adakah prestasi mereka okey, baru kita belajar untuk melabur. Yang kedua adalah kita membuka akaun saham, iaitu Central Depository System, CDS. Langkah yang ketiga adalah kita mempunyai wang lebihan untuk kita jadikan modal pelaburan. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak melabur, kita mestilah kena ada wang lebihan kan. Kalau kita gunakan wang simpanan kita untuk melabur, mestilah itu salah satu perkara yang tidak bijak. Yang keempat, kita mula melabur. Okey, kat mana kita boleh buka akaun CDS ni? Okey, akaun CDS ni banyak sebenarnya bank kat Malaysia ni yang menawarkan perkhidmatan untuk buka akaun CDS. Cumanya apa yang berbeza ialah mereka memberikan perkhidmatan sama, tapi charge perkhidmatan diorang tu berbeza-beza. So kita boleh pilih lah kat mana-mana bank pelaburan yang kita suka kan. Antara contoh-contohnya adalah CMB Securities, RHB, Maybank, Kenanga. Itu adalah contoh-contohnya lah. Selain itu kita juga boleh search online lah dekat mana kita nak buka kan, dekat Maybank ke ataupun dekat mana-mana bank yang ada. Tak kisah, banyak kita boleh search dekat internet.
Okey, saya rasa itu saja dari saya hari ini. Jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dalam grup WhatsApp lah. Okey, itu saja. Selamat mengundi.